Surah Maryam mempunyai 98 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebelum hijrah yang pertama ke Habsyah atau Abyssinia. Ini kerana ada hadis memberitahu bahawa ayat 1 hingga ayat 40 surah ini telah dibacakan di Habsyah oleh Ja'far bin Abu Talib, ketua rombongan Islam ke Habsyah, kepada Raja Najasyi yang berada di Habsyah. Surah ini diturunkan di Mekah 6 hingga 7 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mula menyebarkan Islam secara terbuka. Penentangan orang Mekah Quraisy terhadap orang Islam waktu ini beralih dari penganiayaan secara lisan kepada satu penyiksaan fizikal dan sekatan sosioekonomi. Berikutan ini, ramai umat Islam berhijrah seberang ke negara Habsyah yang diperintahi Raja Najasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberitahu para sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah kerana raja Kristian itu yang berada di sana terkenal dengan keadilannya. Pada awalnya, dikatakan sebanyak 11 lelaki dan 4 wanita telah berhijrah ke Habsyah, dan dalam beberapa bulan jumlah ini meningkat menjadi hampir 100 orang. Hanya 40 orang Muslim sahaja yang tinggal di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap keluarga Quraisy musyrikin terjejas oleh penghijrahan ini. Orang Quraisy begitu marah kerana kehilangan banyak daripada ahli keluarga mereka, kenalan mahupun hamba-hamba mereka, seperti saudara-saudara terdekat Abu Jahal dan Abu Sufyan. Orang Quraisy Mekah pun menghantar delegasi di bawah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As ke Habsyah untuk membawa pulang semula golongan Islam yang telah berhijrah ini. Delegasi Quraisy ini telah mendakwa kepada Raja Najasyi pelbagai perkara, termasuk bahawa pelarian-pelarian ini tidak memeluk Kristian dan telah mencipta agama baru dan perlu dipulangkan ke Mekah. Raja Najasyi telah mengamati sendiri kes ini dan bertindak menanyakan Ja'far bin Abu Talib, ketua golongan Islam di Habsyah, mengenai siapakah Nabi Isa mengikut agama mereka. Di sinilah Ja'far bin Abu Talib telah membacakan ayat 1 hingga ayat 40 dari surah Maryam ini di hadapan Raja Najasyi. Raja Najasyi begitu terharu dan terkesan mendengarkan ayat-ayat ini sehingga beliau turut menangis dan mengakui ayat-ayat surah ini. Makanya orang Islam telah dibela Raja Najasyi dan terus dapat tinggal di Habsyah. Surah ini mempunyai beberapa tema utama dan antara yang paling mendalam ialah peringatan supaya meninggalkan kepercayaan Trinity. Surah ini dimulakan dengan kekuasaan Allah mengenai kisah luar biasa Nabi Zakaria dan kelahiran anaknya, kerana kedua-dua Nabi Zakaria dan isterinya telah tua. Kisah luar biasa ini pula disambung dengan kelahiran Nabi Isa oleh Maryam yang lebih ajaib, supaya manusia dapat mengaitkan kekuasaan Allah melalui kedua-dua kisah Nabi ini. Tema peringatan tauhid kepada Allah diteruskan dengan penyataan Nabi-Nabi lain. Setelah memberi peringatan kepada orang Kristian mengenai Nabi Isa bahawa Allah itu satu, kisah Nabi Ibrahim diceritakan pula untuk memberi konteks yang sama kepada golongan musyrik. Kisah Nabi-Nabi lain dimasukkan untuk menunjukkan bahawa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan bukanlah perkara yang baru, tetapi dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini. Surah ini diakhiri pula dengan ayat-ayat menjelaskan balasan Allah di dunia dan akhirat kepada golongan yang percaya kepada Allah dan yang tidak. Kandungan ayat 1 hingga 15. Kisah luar biasa Nabi Zakaria dan Yahya. Ayat 16 hingga 40.
Kisah luar biasa Maryam dan Nabi Isa. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Ayat 41 hingga 50. Kisah Nabi Ibrahim sebagai pembawa tauhid menentang syirik. Ayat 51 hingga 63. Nabi-nabi ini juga, Musa, Ishak, Yakub, Harun, Ismail dan Idris adalah pembawa tauhid dan dipilih Allah. Ayat 64 hingga 83. Kehidupan dunia dan akhirat bagi orang yang mempercayai Allah dan amaran neraka kepada orang Quraisy syirik yang tidak mempercayai Allah. Ayat 84 hingga 98. Allah menenangkan dan memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya bahawa hukuman kepada mereka yang syirik akan tiba jua, mungkin di dunia dan pasti di akhirat. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedia senang didakwah. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم